Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan sekalian alam atas rahmat kesihatan sehingga kita dapat bersama-sama di sini secara maya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah dan ke atas keluarga serta sahabat-sahabatnya. Jadi pada petang ini kita berpeluang untuk bersama-sama dalam program informasi, program transformasi sekolah 2025, TS25, siri 1. Siri 1 maksudnya untuk pelajar SEM 7, 8 dan PPC. Kalau kamu nampak siri 2 yang tu untuk SEM 5. Okey. Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman bagi tahun 2020. Dan saya sebagai moderator akan memandu program ini dari sekarang sehingga jam 4.15 petang, insyaAllah. Program transformasi pendidikan TS25 ni adalah antara perkara yang perlu dijadikan sebagai persediaan terutamanya semasa temuduga pelantikan yang dikelolakan oleh SPP Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Jadi semua siswa guru kena ambil peduli tentang apa yang akan diberikan. Ini bukannya perkara yang biasa-biasa sahaja. Jadi ini merupakan salah satu persediaan lah untuk menghadapi temuduga nanti. Selain daripada tu, semua dasar pendidikan yang melalui transformasi kamu semua wajib tahu, perlu ambil tahu. TS25 ini untuk pengetahuan kamu semua merupakan program yang sedang berlangsung di sekolah-sekolah tertentu, di seluruh Malaysia. Sekolah tertentu ni sekolah yang dipilih. Sekarang ni dah kohort 5. Ya? Namun yang mana harapan negara untuk pengetahuan kamu pada tahun 2025 semua sekolah akan menjadi sekolah TS25. Jadi kamu tu akan ke sekolah nanti memang akan menghadapi semua transformasi situasi yang ada di dalam program TS25 ini. Jadi program yang kita anjurkan ini wajib kamu masuk. Kalau ikut tu, kalau tak dapat melalui gimmick ni, kamu masuklah pakai training kesan dekat kawan-kawan tu. Sekarang dah masuk kohort 5. Dan kalau untuk pengetahuan kamu, IPG ni merupakan perantara ke arah pencapaian matlamat tersebut untuk menjadikan semua sekolah adalah sekolah TS25 tu. Jadi informasi berkaitan TS25 ini sangat penting kepada warga guru, termasuklah bakal guru seperti kamu. Untuk tujuan itu, jawatan kuasa TS25 IPG Campus Darul Aman menjemput seorang penceramah yang merupakan Super Master Trainer dalam TS25 yang sangat berpengalaman luas yang akan membicarakan tentang tajuk kita pada petang ini, modul-modul yang terdapat dalam TS25 dan fokus modul itu kepada anda sebagai bakal guru sekolah. Jadi saya perkenalkan bersama-sama kita ialah Puan Jumiah binti Mustafa yang juga merupakan pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling. Jadi bagi tidak mengelengahkan masa, saya menjemput Puan Jumiah untuk menyampaikan informasi berkaitan TS25. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pengerusi Dr. Mashira Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kehadrat ilahi kerana kita dapat berjumpa dan ini merupakan perjumpaan saya yang pertama bersama dengan pelajar-pelajar SEM 7
SEM 8 dan pelajar PDPP PCC tak silap saya. PCC ke PPC ya? PPT. Okey, jadi alhamdulillah saya merupakan ahli baru, warga baru kepada IPG Kampus Darul Aman, di mana sebelum ni saya bertugas di IPG Kampus Bahasa Melayu ya. Jadi kalau awak dengar pun memang saya tak ada pelik Kedah lah ya. So ada tapi sebab suami saya orang Kedah, jadi saya datang ke Kedah mungkin menghabiskan sisa pencen di sini. Jadi selamat berkenalan, selamat berjumpa, selamat apa orang kata bertemu, bicara tentang dunia pendidikan, khasnya tentang TS25 ya. Okey. Sebelum saya mengenalkan tentang TS25, saya mohon izin ya pada pelajar semua, kalau ada apa soalan jangan tunggu, terus tanya, boleh tanya. So kita buat dua hala. Saya tak nak saya cakap sorang-sorang, nanti anda pun tinggal on saja orang kata awak punya Gmeet ni, dan saya orang kata tak dapat apa-apa input ataupun impact untuk awak ya. So apa-apa yang awak rasa muskil ataupun nak boleh tanya yang saya boleh kongsi, saya kongsi bersama anda. Okey? Okey semua student? Tak ada respon pun. Okey, baik. Kita adalah Puan Nur Ashikin Ismail. Minta maaf saya lupa nak. Puan Nur Ashikin Ismail. Okey. Ya. Okey. Terima kasih Puan Nur Ashikin. Jabatan Kemerlangan Akademik. Okey. Baik. Jadi saya diberi masa lebih kurang lah ya, lebih kurang sejam setengah untuk kita berbincang tentang TS25. So sepintas lalulah saya beritahu tentang TS25 ni, sebab kalau ikutkan memang tak cukup masa, tapi saya boleh share dengan anda apa yang saya pengalaman saya dan juga apa pengisian tentang TS25. Okay, so jadi saya share, saya mulakan presentation saya. Kejap ya, saya buka slide saya. Okey, boleh nampak semua? Boleh nampak semua? Saya mohon respon. Nampak pun. Belum nampak. Tak nampak. Okay. Nampak tak? Saya tak nampak. Tak nampak? Ya. Okey, kejap ya, saya buat sekali lagi. Sekejap. Okey, boleh nampak? Ya, nampak dah. Nampak. Okey. Ya. Baik, apa dia? Okey, nampak ya pelajar semua. Baik, apa yang kita nak share tentang TS25 ni, bagaimana dia bermula, kita lihat pada dasar dan punca kuasa program TS25 ya. Apa TS25 ni yang sibuk sangat kat sekolah ya. Baik, TS25 ni para pelajar semua, dia adalah singkatan dari TS25 ni adalah singkatan daripada program transformasi sekolah 2025 ya, yang dipanggil TS25, di mana dia merupakan sebahagian daripada usaha KPM kita ke arah nak meningkatkan kemenjadian murid kepada sekolah dan sekolah yang berkualiti. Okey, dia bermula dengan apabila masa di bawah Menteri Pelajaran kita, iaitu sekarang Perdana Menteri kita, Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin ya. Banyak sekolah yang dibuat, sekolah amanah, sekolah wawasan, ada lagi homeschooling, ada lagi sekolah dalam sekolah dalam hospital ya. Dari situ sekolah-sekolah ini apabila dikaji, yang banyak memberi impact ya adalah sekolah amanah. Ya, di mana sekolah amanah ni telah dilaksanakan di bawah satu konsultan yang dipanggil LIPAD
ya, yang mana konsultan ini dari New Zealand, dia telah membentuk sekolah amanah ni, dia panggil Trust School, dan mereka ada modul mereka sendiri, ya. So nampak perubahan kepada pelajar secara tidak langsung, dia seterusnya dia meningkatkan prestasi sekolah tersebut, ya. Dia bermula dengan bukan kepada penekanan kepada akademik, tetapi dia kepada sahsiah, kepada environment, amalan, ya. Dan dari situlah sekolah tersebut mengalami perubahan yang sangat drastik dan dia mencapai satu kecemerlangan, ya, atas dia punya target hala tuju dia. Jadi dalam untuk mengaplikasikan amalan terbaik kepada sekolah ni, ya, so pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan pedagogi itu perlu untuk digembeling, untuk dibaik pulih selari dengan hasrat yang terkandung dalam PPPPM kita, ya, iaitu yang akan berakhir 2025. Sebab itu dia ambil di hujung 25 tu, sebab dia selaras dengan PPPM, ya. Okey. TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan yang unggul melalui 4 ni lah, ya. So berteraskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan kita, ya. Jadi 4 yang nak ditekankan di sini adalah persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Pelajar seronok datang ke sekolah, ya. Kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan di kalangan pemimpin, guru besar, PGB, pentadbir iaitu penolong kanan, dan juga staf-staf sokongan, ya. Guru-guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi. Kat sinilah yang nak menjadikan satu cabaran pada kita, ya. Seterusnya, ya, kita nak memberi komitmen komuniti yang padu, ya. Okey, seterusnya apabila mandat diterima, ya, TS25 ni, kelulusan dapat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia selepas mesyuarat Majlis Ekonomi Bilangan 2 2015 pada tahun 2015, iaitu 5 tahun dahulu, ya, yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya, pada ketika itu Datuk Najib lah, ya, pada 19 Januari 2015, ya. So mesyuarat Majlis Ekonomi yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri ini telah meluluskan cadangan Kementerian Pendidikan Malaysia terhadap pelaksanaan prestasi. Dulu sebelum TS25 dia dipanggil prestasi, ya, jangan salah faham, ya. So dia untuk pelaksanaan prestasi ni pada tahun 2015 dengan peruntukan sebanyak 13.68 juta, di mana peruntukan ini kita membeli modul daripada konsultan yang dipanggil konsultan LeapEd dari New Zealand, ya, yang mana konsultan inilah yang membentuk sekolah amanah, ya, yang pada ketika itu sekolah amanah ni telah dibantu selia ataupun dibantu pembiayaannya Yayasan Saad, tak silap saya, ya. So prestasi pada ketika itu, prestasi mengaplikasikan amalan terbaik sekolah amanah dengan memanfaatkan kepakaran pensyarah Institut Aminuddin Baki dan Institut Pendidikan Guru. Maksudnya sebelum TS25 ni, prestasi ni diambil dua institusi di KPM, iaitu pensyarah IAB dengan pensyarah IPG, ya. Okey, pensyarah IAB akan memberi banyak input ataupun bimbingan dalam bidang kepimpinan, pengurusan, pentadbiran. Manakala Institut Pendidikan Guru pula akan banyak memberi input kepada pedagogi, pengajaran dan pembelajaran. Okey? So selepas apabila kontrak dengan LeapEd tadi dah tamat, sebab kita biaya LeapEd ni untuk 1 tahun pada 2015. So kumpulan pertama ini, iaitu di kalangan pensyarah IAB dan pensyarah IPG ni, dilatih, ya, oleh konsultan LeapEd ini, ya. So program TS25 ni dia berhasrat untuk mentransformasikan sekolah secara holistik. Bukan dari satu sudut saja, tetapi secara keseluruhan melibatkan 4 kumpulan utama di sekolah, iaitu pemimpin sekolah, PGB, ya, pemimpin pengetua guru besar, guru-guru, murid dan ibu bapa.
Ya, so sekolah yang terlibat dengan TS25 ni akan diberi sokongan dan bimbingan dari aspek pedagogi dan kepimpinan oleh tenaga pengajar ataupun pakar yang dikenali sebagai educational leadership dan instructional team yang dipanggil elite dalam kalangan pensyarah-pensyarah dari IAB dan IPG serta pegawai daripada JPN dan PPD ya. Okey, jadi pada ketika itu saya salah seorang yang terlibatlah bersama dengan rakan-rakan daripada IAB ya. Kami diberi latihan sebanyak 5 modul ya. Sepanjang 2015 itu bersama-sama sekolah yang terpilih ya. Okey, jadi itulah latar belakang secara umum bagaimana program transformasi sekolah 2025 ini berlaku ya. So konsepnya adalah untuk mengaplikasikan amalan PDP yang terbaik dan berfokus ya. Jadi dia seterusnya dia nak membangunkan kepakaran dalam melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi dan pembimbing kepimpinan. Maksudnya kat sini target dia adalah kepada guru dan juga pentadbir ya. Dan seterusnya membangun persekitaran iaitu komuniti pemegang taruh lah kita panggil ya, membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Okey. Okey, seterusnya. Baik. Ini yang saya katakan tadi bila Dr. Mashira kata tentang anda nak diinterview oleh SPP ya untuk kekhidmatan awam. Satu yang saya nak share dengan anda, ini yang anda memang kena tahu, kena ambil kisah ataupun saya kata ambil pot lah ya, sebab insya-Allah kebanyakan soalan akan keluar di PPM. Ya, so saya mohon perhatian daripada pelajar semua ya. Okey, seterusnya apa dia nak dibuat TS25 ni daripada PPPM tu. Okey, daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tadi. Okey, apa yang nak dibangunkan? Persekitaran tadi, persekitaran pembelajaran yang bermakna. Okey, di mana kita nak membentuk pedagogi ya berdasarkan dokumen standard iaitu DSKP yang ada di sekolah ya, dan kita buat pentaksiran dengan cara yang baru. Okey, daripada sini akan membentuk kemenjadian murid yang lebih baik, lebih menyeluruh, dan seterusnya akan meningkatkan kualiti sekolah. Okey? Okey Clear tak? Boleh faham? Boleh faham? Tolong respon student. Faham. Faham ya? Okey. Saya nak share, saya nak tanya je sekejap ya. Saya balik pada ni tadi. Okey. Siapa kat sini yang pernah ataupun pernah jadi guru sementara di sekolah TS25? Ada tak siapa yang berpengalaman? Ada tak? Ada? Tak ada? Tak ada? Okey, saya teruskan lagi ya. Pembentangan. Sekejap. Okey. Baik. Apa dia konsep program TS25? Di sini yang kita nak tengok pada diagram ni, pada rajah ni, 3 tadi yang kita ditekankan, iaitu untuk membentuk persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Jadi budak, murid datang sekolah dia rasa seronok dengan pengajaran pembelajaran yang dibuat oleh guru, dengan persekitaran sekolah yang memberi impact ya, dan seterusnya mendapat sokongan daripada PIBG dan komuniti. Tapi apa-apa pun konsep program TS25 ini dia bermula dengan pemimpin yang berkesan. Siapa pemimpin yang berkesan ni? PGB ya, iaitu pengetua dan guru besar.
So elemen-elemen kemenjadian murid dan sekolah berkualiti ni perlu dibangunkan, iaitu guru yang berkualiti, sokongan PIBG dan komuniti, yang mana membantu murid-murid pelajar kita untuk memberi keseronokan dalam dalam pembelajaran dan membentuk satu persekitaran belajar yang memerangsangkan. Ya, okey. Seterusnya, okey, ini semua TS25 ni semua adalah hasil, hasil idea, hasil titik peluh daripada bekas pengarah pelajaran kita, iaitu Datuk Amin Senin, yang dah bersara, di mana Datuk Amin Senin telah membuat satu one page management tools yang mana apa yang dia nak pada naratif baru dalam amalan pendidikan. Naratif baru ni apa dia? So, ini dia, iaitu guru, pelajar dan pemimpin di sekolah, pemimpin pendidikan. So, di sinilah target dia daripada 2013 kepada 2025, So, di sini apa yang dia nak buat adalah pembelajaran berorientasikan peperiksaan kepada berorientasikan perkembangan. Tidak lagi berkonsepkan exam oriented, tetapi berkonsepkan kepada perkembangan pelajar, perkembangan murid, dengan membangunkan kapasiti guru. Membangunkan kapasiti guru, kualiti guru, membentuk pengurusan pendidikan yang lebih efektif, yang lebih efisien. Dan seterusnya, apabila kita dapat membangun kapasiti guru, insya-Allah perubahan pedagogi akan lebih merangsangkan. Tidak lagi berkonsep chalk and talk. Okey, inilah dia Datuk Dr. Amin Senin, mantan ketua pengarah pelajaran kita, yang mana apa yang dia nak? Dia nak kita mahu semua murid-murid dididik secara holistik dan tidak terlalu mementingkan pencapaian akademik semata-mata. Dan inilah yang menjadi cabaran besar pada ketika itu, pada 2015, sebab memang kebanyakannya kita tengok, semuanya berteraskan kepada exam oriented, sijil pelajaran Malaysia, kan. Jadi semuanya UPSR pada ketika itu, kan. Jadi setiap kali result keluar, dia akan buat majlis pengumuman berapa ramai dapat A, berapa ramai A. Selepas dibuat program TS25 ini, tidak ada dah nak diwar-warkan, dihebah-hebahkan, kita menekankan kepada pencapaian akademik, Okey. So, visi transformasi sekolah 2025 ni adalah penggerak pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna maksudnya deep learning. So, siapa yang nak jadi pengurusnya? Pengurusnya adalah Timbalan Pengarah, Bahagian Profesionalisme Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia, yang kita panggil BPG. So, di situlah pada ketika itu mantan ni adalah pengarah di situ, pengarah di situ. So, bermula dari situ dengan sokongan daripada BPG, Bahagian Pendidikan Guru, BPSH, Bahagian Sekolah Harian, IAB, IPGM, Jemaah Nazir, kemudian ni semua ni bahagian Kementerian Pendidikan, membentuk TS25 menjadi satu usaha ke arah melahirkan modal insan yang unggul melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna dengan disokong oleh pemimpin yang berkualiti serta berwawasan dan guru yang kompeten, beraspirasi tinggi serta komitmen yang padu. Sebab itu kebanyakan pengetua dan guru besar di sekolah seluruh Malaysia sekarang ini, kita kata kalau dulu dia naik melalui time base, tapi sekarang setiap guru besar pengetua untuk menjadi guru besar dan pengetua pengetuaan di Institut Amiruddin Baki. So, untuk apa? Untuk yang komprehensif pimpinan dalam kalangan pensyarah IPGM, IAB, pengetua, guru besar,
SI Partners, SISC, pegawai bahagian, pegawai JPN dan pegawai PPD. So TS25 ni adalah satu program yang khas, ya, yang mana tidak ada program lain yang menggabung jalinkan, ya, kerjasama dengan banyak pihak dalam Kementerian Pelajaran Pendidikan Malaysia. Okey. Okey, so kita tengok bagaimana dia bermula, ya, iaitu sekolah-sekolah yang diangkat menjadi sekolah TS25 bermula daripada tahun 2015, ya. So pada tahun 2015 99 sekolah, pada awalnya 100 sekolah, ya, tapi satu sekolah tu telah dimasukkan ke sekolah amanah. So tinggal 99 sebuah sekolah, ya, iaitu pada 2015-2016. Kenapa 2015-2016? Pada ketika ini proses transisi atau proses menerima ilmu itu diterima oleh pengetua guru besar dan juga SI Partners tadi, SI Partners dan juga rakan-rakan elit tadi, ya, yang dibuat oleh LeapEd tadi, ya, konsultan daripada New Zealand tadi. Ini tahun 2015. Pada tahun 2016, kemudian pada 2017 dia meningkat menjadi 100 lagi, ya. Jadi dah 200. Okey. Kemudian ditambah lagi pada 2018 kepada 401, ya, untuk menjadikan figure tadi balik. Jadi tambah lagi pada 2019 sebanyak 500 sekolah dan menjadikan sehingga 2019 1100 buah sekolah. Dan sekarang ini dah berada, ini 4 kohort, ya. Sekarang dah ada kohort ke-5 dan melebihi daripada 1100 buah sekolah. Okey? Baik, kita lihat secara keseluruhannya, okey, taburan, ya, taburan kalau kita tengok, cuba tengok, ya, di seluruh Malaysia, di mana pada peringkat awal, ya, kalau saya dulu, saya di Kuala Lumpur, ya, wilayah persekutuan hanya 43 sekolah saja sebab wilayah tu kecil, ya. Tapi cuba tengok di Kedah, ya, Kedah tengok, ya, 89 sekolah, ya, taburan dia. Okey, jadi sooner or later, lama-lama sekolah yang awak akan masuk pun akan di TS25 kan. Sebab itulah anda perlu tahu tentang TS25, ya. Okey. Okey, seterusnya. Kenapa tak mau pula? Okey. Ini adalah data master trainer, ya. Yang ni saya rasa ini tak perlulah anda tahu sangat, cuma saya maklum sahaja daripada 232 pada tahun 2015-16 sekarang telah menjadi 2118 orang master trainer rakan elit TS25, ya. Okey. So modul latihan ini kalau dulu dia bermula pada 2015, dia ada 5 modul sahaja. Yang saya katakan yang diperkenalkan oleh LeapEd itu dia ada modul 1 hingga modul 5 sahaja. Tetapi apabila setelah kumpulan pertama ini mendapat latihan, banyak yang perlu diubah suai mengikut budaya di Malaysia dan juga cara pembelajaran di Malaysia, ya. Jadi pada 2017 telah ditambah satu modul iaitu modul yang ke-6. Pada 2018 tambah satu lagi modul iaitu modul ke-7 dan pada 2019 ditambah kepada modul ke-8. Dan setakat ini TS25 ini ada 8 modul, ya. So inilah secara keseluruhannya modul 1 bimbingan dan pementoran, modul 2 menerajui kepimpinan, modul ke-3 menerajui pembelajaran, modul ke-4 persekitaran pembelajaran yang positif, modul ke-5 penilaian dan refleksi, modul ke-6 kefahaman melalui reka bentuk iaitu KMR, modul 7 digital tools and resources, ya. Dan akhir sekali modul ke-8 iaitu redesign students learning experience iaitu pentaksiran bilik darjah, ya. So kita lihat satu persatu. Sebelum kita lihat satu persatu, kita tengok berapa banyak kerajaan KPM telah membelanjakan untuk program TS25 ini, ya. Awak tengok, ya, daripada tahun 2015-2016, ya, berapa tu? 15 juta telah digunakan, ya, telah dibelanjakan, ya. Kemudian
disambung pada 2017 sebanyak 7,699,100 telah dibelanjakan, ya, di mana pertambahan sekolah untuk sekolah-sekolah yang kohort kedua, ya. Kemudian pada kohort ketiga 8,80,000, ya, dan menjadikan sehingga sekarang untuk tahun lepas sahaja Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia telah membelanjakan sebanyak RM45,810,100 untuk program TS25 ini, dan dia akan meningkat menjelang 2025 nanti, ya. Okey, kita lihat satu persatu tentang modul dia. Okey, modul 1 ini dia modul 1 ni dibina oleh rakan-rakan elit master trainer daripada Institut Aminuddin Baki. Kenapa Institut Aminuddin Baki? Kerana modul ini menekankan kepada bimbingan dan pementoran, yang mana dia lebih kepada kepimpinan, pengurusan dan pentadbiran di sekolah. Ya. So dalam modul 1 ni dia akan melibatkan bahagian 7 sekolah, siapa tahu apa di KRA? Dan untuk mendapatkan hala 7 sekolah tersebut perlu come out dengan data-data dari sekolah tersebut, ya. Okey, pemegang taruh ni siapa? Pemegang taruh ini adalah masyarakat ataupun komuniti yang berada di sekitar di Pelabuhan sekolah, di Pulau Indah, ya. Dia menjadi sekolah TS. Apa yang pentadbir dia buat? Dia mengambil pemegang taruh yang berhampiran kat situ, iaitu Westport. Westport ni menjadi keluarga angkat kepada sekolah tersebut, dan sekolah tersebut dapat banyak bantuan dan sumbangan ataupun daripada Westport, ya, syarikat perkapalan tu, ya, syarikat pelabuhan tersebut, ya. So seterusnya dalam modul 1 ada coaching dan mentoring, yang mana bagaimana nak membimbing PGB dan juga SLT, senior leader team ini, untuk membimbing middle leaders ataupun pemimpin pertengahan, membimbing guru-guru di sekolah untuk menjadi guru yang lebih berkualiti, ya. Seterusnya kita dalam modul 1 juga ada sedikit tentang blended learning, yang tentang pembelajaran yang menggabung jalinkan pelbagai cara dan kaedah, ya. Okey, seterusnya itu modul 1 yang tadi IAB yang melaksanakannya. So di sini kerangka transformasi sekolah TS25, nampak tak tadi? Guru yang berkualiti ni sebab kita nak menghasilkan murid yang menjadi murid itu secara holistik. Jadi kita kena lihat apa kenal pasti keberhasilan bidang utama sekolah tersebut. Contohlah, ya, macam saya pada kohort pertama saya dapat satu sekolah tu di Kuala Lumpur. Pada ketika itu sekolah tu dia tak target banyak. Dia kata saja yang mana itu duduk di bandar, jadi murid itu bersikap individu, gurunya pun juga bersikap ada tim, tidak ada tersebut. Okey. So pada tahun kedua dia berjaya dengan aktiviti program-program yang dia dah rancang, ya, sekolah tersebut dah rancang, dan dia terus kepada program yang seterusnya, ya. So
KRA untuk sekolah tersebut dia akan berlangsung selama 5 tahun. Ya, untuk membentuk sekolah TS25 ni, hala 7 itu perlu dilaksanakan dalam proses 5 tahun ya. Okey. So, untuk modul kedua pula, seterusnya sekolah especially khasnya kepada pemimpin sekolah iaitu PGP, pengetua dan guru besar, diberi modul 2 iaitu menerajui kepimpinan. Yang mana kat sini pengetua guru besar dibimbing bagaimana untuk mengupayakan pemimpin pertengahan. Siapa pemimpin pertengahan? Pemimpin pertengahan ni adalah middle leaders, pemimpin yang yang ada potensi untuk membantu guru-guru untuk menjadi lebih dinamik, lebih energetik, lebih dari segi pengajaran dan pembelajarannya. Ya, so, jadi bagaimana kita nak mengupayakan pemimpin-pemimpin pertengahan ini, itu yang diberi kepada pemimpin-pemimpin sekolah iaitu pengetua dan guru besar. Ya, seterusnya bagaimana untuk menginterpretasi, minta maaf salah ejaan kat situ, menginterpretasi data yang ada di sekolah. Okey, bukan kita nak melihat kepada pencapaian akademik, tetapi kita nak melihat apa yang sekolah tersebut nak. Ya, lebih kepada apa yang student nak, apa yang guru-guru nak, ya, yang dipanggil student voice, teacher's voice. Ya, so dari situ dia akan bentuk pintas, iaitu pelan intervensi transformasi sekolah. Ya, so pintas ni ada dalam modul 2 dan pengetua guru besar dan juga senior leader team ni perlu mahir bagaimana nak buat plan intervensi transformasi sekolah ni ya. So bagi ada beberapa ada formatnya lah ya, ada kaedahnya untuk dilaksanakan ya, program-program tersebut. Macam tadi bila kata budaya sapaan tu, itu yang pertama untuk murid dan guru. Keduanya kata contoh sekolah tersebut dia kata meningkatkan kualiti guru. Itu bagaimana dia nak plan kualiti guru tu. So dia masukkanlah dalam pintas ni. Ya. So dari pintas ni tadi dia akan bentuk menjadi satu one page program manager. Macam tadi yang Datuk Amin Selin tadi yang dia buat one page program tools, iaitu membentuk naratif pendidikan tadi kan. Tapi dia nak membentuk kepada sekolah TS25 ya. So yang dipanggil OPPM. Ya, pengajaran dan pembelajaran, yang mana modul ketiga ini memang dihasilkan oleh master trainer daripada Institut Pendidikan Guru ya. Yang mana dalam modul 3 ni dia memang banyak menekankan kepada pedagogi ya, guru sebagai perancang ya, di mana kita nak membimbing guru bagaimana nak merancang suatu pengajaran dan pembelajaran. Okey. Kemudian bagaimana nak membentuk PAK 21 di sekolah. Ya, sebab daripada PAK 21 ni dia ada kaitan dengan standard 4 SKPMG 2, yang mana di sini adalah penilaian yang dibuat terhadap guru tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran ya. So untuk membentuk PAK 21 ni banyak digital tools yang kita gunakan. Kita tidak lagi berbentuk kepada chalk and talks ya. So kita banyak menggunakan digital ya, mass media, kita banyak gunakan alat-alat telekomunikasi ya. So di situlah guru akan lebih terdedah dengan digital tools ni. Kalau di luar bandar dia tidak kepada online tetapi dia lebih kepada offline ya. Di sinilah cabaran ya apabila suatu sekolah tu nak membentuk PAK 21 ni ya. Okey, seterusnya dalam modul 3 ni juga dibimbing di sekolah bagi untuk membentuk objektif pengajaran dan kriteria kejayaan. So dalam modul 3 ni dalam pengajaran di kelas TS25 ni setiap guru perlu menulis objektif pengajaran dan kriteria kejayaan di papan hitam sebelum dia memulakan sesuatu PDP. Jadi di sini bagaimana nak membentuk atau bagaimana nak menulis objektif pengajaran
bagaimana nak menulis apa. Okey, so apabila ibu guru-guru dah mahir dengan OPKK ni tadi, so seterusnya kita akan membantu kepada pentaksiran dan kebat. Bagaimana nak menggabung jalinkan pengajaran pembelajaran itu dengan memasukkan unsur-unsur kebat. Ya, dan saya pasti pelajar-pelajar yang dah biasa di sekolah dia dah biasa dah dengan kebat ini ya. Pentaksiran ni juga dulu kita hanya ada formative summative, tapi sekarang dah ada 3 as learning, for learning, off learning. Itu semua diajar dalam modul 3 ya. So seterusnya kalau dulu guru-guru membuat rancangan pengajaran harian hanya setengah ataupun suku muka surat bagi setiap lesson note, tetapi dalam TS25 ni rancangan pengajaran hariannya dia agak detail sedikit tapi simple, hanya satu muka surat, tetapi kita belajar dalam modul 3 ini, iaitu mesti ada objektif pengajaran pembelajaran, mesti ada 3-part lesson, apa unsur kebat yang kita masukkan ya, dan pentaksiran yang kita buat dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut ya. Itu modul 3. So macam tadi ni adalah konsepnya ya, the learning goals is the like target. Ini yang kata tadi objektif pengajaran ya. Okay. So success criteria adalah these are the arrow that helps the learner achieve the target and demonstrate mastery. So objektif pengajaran adalah apa yang nak cikgu itu capai. Okey, berdasarkan DSKP bagi subjek-subjek yang diajar. Okey, manakala kriteria kejayaan adalah apa yang pelajar akan dapat, apa yang pelajar akan achieve, apa yang pelajar akan perolehi daripada pengajaran dan pembelajaran yang dia hadapi. Okey, ini semua anda perlu tahu. Sebab besok bila kita masuk TS25 kita tak tengah-ngah kan. Okey, seterusnya ya. Modul 4 adalah tentang persekitaran pembelajaran profesional, yang mana apa yang dikatakan konsep pembelajaran profesional. Ini lebih meningkat lagi lah, di mana di sini dia mengambil salah seorang pakar pedagogi dari Amerika, iaitu Michael Fullan, berdasarkan buku Michael Fullan. So apa dia membantu kita bagaimana nak membuat konsep pengajaran itu lebih profesional lagi. Bagaimana nak menganalisis pembelajaran profesional itu, pengajaran itu supaya lebih bermakna, lebih berfungsi lagi. Ya. So di sini peranan siapa untuk membantu guru-guru? Peranan pemimpin pertengahan. So pemimpin pertengahan mesti faham dan mesti boleh membuat pembelajaran profesional ini. Ya, menggunakan bimbingan instructional. Ya. So itu modul 4, membuat refleksi dan kita membuat penilaian. Sekolah-sekolah TS25 ni akan melihat apakah pencapaian yang mereka dah buat sepanjang setahun. Ya, ataupun daripada hala tuju KRA yang mereka dah targetkan, pintas yang mereka dah rancang, dan ke perjalanan program yang mereka nak laksanakan berdasarkan OPPM tu tadi. So dia dengan melihat, dia boleh buat dengan membuat lawatan penanda aras ya, kemudian dia akan membuat amalan terbaik lebih baik. Ruang dan peluang untuk melihat ya sekolah-sekolah yang telah berjaya. Dan sekolah ni akan menjadi macam mengambil contoh ya, sekolah kohort kepada sekolah kohort 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 2. Macam itulah ya, dalam sangat diperkatakan iaitu kefahaman melalui di sini adalah kita panggil MPDL, MPDL ya, New Pedagogy ya, di mana dalam modul 6 ini, okey, ini yang saya nak tunjukkan carta ahli KMR ya, yang mana dia daripada
kurikulum, ya, kita akan kenal pasti beberapa subjek yang boleh kita gabung jalinkan untuk kita nak jadikan reka bentukkan dia menjadi satu satu projek, satu proses pembelajaran yang lebih bermakna. Okey. So di sini kita kena kenal pasti subjek-subjek yang boleh kita gabungkan. Contoh bahasa Melayu dengan matematik, dengan sains. Okey, contoh ya. So kena pasti standard-standard kandungan yang kita akan gunakan. Matematik ambil dia punya SK, dan subjek-subjek lain pun ambil lain. Ambil, kita kena pasti what's the big idea. Contohlah ya, kita ambil satu tajuk big idea dia ada tu, sains boleh masuk, BM boleh masuk, kita buat karangan tentang air, tu ya, ataupun seni boleh masuk tentang cat, melukis tu tadi ya. Dan dekat sinilah kita bina soalan-soalan untuk kita membentuk satu projek. Okey, dan dari sinilah semua ni adalah dibuat oleh hasil daripada big idea pelajar dengan bimbingan guru yang dah dapat latihan tadi. Okey, so dari situlah kita tentukan tugasan pembelajaran bagi setiap subjek. Contoh seni buat apa, ya, contoh seni buat tentang bagaimana nak packing, contoh ya. Kemudian bahasa Melayu bagaimana nak membuat satu karangan ataupun pengenalan tentang projek tersebut. Okey, matematik kita akan buat diagram bagaimana proses sesuatu projek tersebut berlaku. Ya, so pasti bagi setiap tugasan itu ada bukti, ada proses yang berlaku, produk yang dihasilkan dengan melibatkan kemahiran 6C. Apa dia 6C? Kalau ni dia sama juga dengan 4K1N. Ya, 4K1N ataupun 4K2N lah. 6C ni apa dia? Communication, kooperatif, creativity. Dia ada 6C tu dekat situ. Ya. Yang mana proses itu, projek itu dia mesti melibatkan bukti, evidence dan melalui proses daripada zero kepada yang lebih menjadi manfaat. Okey? So dengan menyediakan rubrik ataupun kriteria. Ya, so di situlah dia bina pelan pembelajaran dia. So dari pelan pembelajaran ni pindah dan lengkapkan maklumat itu ke template PBL dengan tema, ya, dengan standard prestasinya. Di sinilah kita bina projek dan laksanakan showcase tersebut. Projek tu dibuat dalam kumpulan. Dan selalunya kita akan ambil kelas-kelas yang tidak ada peperiksaan. Sama ada tingkatan 1, tingkatan 2, okey, ataupun darjah 4, darjah 3, ya, ataupun darjah 5. Okey. So kat sinilah yang melibatkan satu kemahiran reka bentuk, ya, dalam modul 6 ni. Sangat seronok sebenarnya, ya, dan pernah dibuat dan benda ni sangat berjaya. Cumanya memerlukan kerjasama dan juga brainstorm di kalangan guru dan juga murid, ya, bagi subjek-subjek yang terlibat. Okey, seterusnya tentang modul 7 iaitu digital tools and resources, yang mana dalam modul 7 ini guru-guru akan diberi tentang ataupun sekolah tersebut akan diberi tentang digital tools yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran, ya, di mana dia berkonsepkan kapasiti pedagogi yang lebih bermakna. Okey, kalau dulu kita hanya kepada bersoal jawab menggunakan lembaran kerja, tapi sekarang ni kita akan menggunakan banyak Padlet, quizzes, kita guna QR code, kita Edmodo dan macam-macam lagi. So inilah peranan pemimpin sekolah dalam membantu mentransform guru-guru itu menjadi lebih berkualiti dengan berkemahiran dalam digital tools ini untuk digunakan dalam pedagogi, dalam pengajaran dan pembelajaran agar pembelajaran itu akan lebih bermakna, menjadi lebih deep learning, ya. So di sinilah konsep mengaplikasikan pedagogi itu untuk pembelajaran bermakna di dalam bilik darjah. Okey? Baik.
Seterusnya adalah modul 8 iaitu redesign student learning experience. Okey, yang mana apabila model ataupun proses projek kita dah buat itu, kita nak tafsir apa yang student dah buat. Ya, dalam pembelajaran bilik darjah tersebut, ya, amalan dalam yang dia buat itu. So apa pertimbangan profesional yang dia dah buat, ya. So amalan pentaksiran profesional yang cikgu kena buat. Ya, macam saya kata tadi, guru-guru lebih kepada, kalau dulu penilaian pentaksiran lebih kepada formatif atau iaitu semasa pengajaran itu berlaku, ataupun summative iaitu dirangkumkan beberapa subjek menjadi satu ujian yang akhir tahun ke, ataupun satu ujian besar yang berkonsepkan summative. Tapi sekarang ini pentaksiran itu dia lebih profesional lagi. Dia ada 3 kategori iaitu as learning, semasa learning, untuk pembelajaran, for learning, off learning, ya, selepas pembelajaran. So itu semua akan diajar dalam modul 8. So bagaimana nak buat pemantauan bagi projek-projek yang telah dilaksanakan oleh pelajar tu, itu semua dalam modul 8, ya. Baik. Macam saya kata tadi, TS25 ni dia berlangsung selama 5 tahun bagi setiap sekolah, ya, yang diangkat menjadi sekolah TS25. So macam tahun pertama adalah fasa latihan, ya, di mana latihan modul 1 hingga modul 5 diberi kepada guru-guru. Ya, mula-mula diberi kepada pemimpin PGB iaitu pengetua guru besar dan juga senior SLT, senior leader team tu, iaitu selalunya penolong kanan 1 ataupun penolong kanan lah, ya. Kemudian tahun kedua kita akan melihat kepada transisi iaitu pembentukan ataupun nak melahirkan latihan modul 6 itu. Ya, dengan bantuan sokongan profesional daripada guru-guru, yang mana murid-murid membuat satu projek, ya, yang tadi yang saya katakan modular tadi, ya, dan dibantu selia dibimbing oleh sokongan profesional iaitu guru-guru, ya. Fasa ketiga menjadi satu budaya, ya, kepada sekolah tersebut dengan memberi latihan modul 7 dan modul 8, iaitu modul 7 tadi guru-guru banyak menggunakan digital dalam pengajaran dan pembelajaran, ya. Dan seterusnya cara penilaian juga akan lebih berkonsepkan profesional, ya. Tidaklah kepada hanya kepada soalan akhir tahun sahaja, ya. Okey, seterusnya fasa keempat adalah fasa lestari, iaitu sokongan profesional mengikut keperluan berfokus, ya. So kajian pencapaian yang lebih memberi impak, ya. So kalau kata daripada tahun pertama itu dah nampak hala tujunya berjaya, so bagaimana dia nak meningkatkan lagi? So dia kena bentuk pula hala tuju yang kedua untuk menjadikan dia sesuatu yang lebih bermakna lagi dalam proses transisi itu. Seterusnya hala tuju itu menjadikan budaya mereka untuk capai target bagi sekolah tersebut, ya. Okey. Timeline untuk TS25 ini para pelajar, dia dari Januari hingga Disember, inilah dia, ya. Maksudnya proses sekolah tersebut kena buat, ya, daripada latihan mesyuarat, ya, kemudian kepada bimbingan, coaching dan mentoring, ya, kemudian latihan, ya. Dalam selepas coaching dan mentoring, untuk pastikan cikgu-cikgu, guru-guru melaksanakan apa yang ada dalam PAK 21, kita akan lihat melalui gallery walk, ya, yang mana rakan-rakan sekerja sendiri, guru-guru di kalangan sendiri, guru-guru dari kalangan sekolah tersebut sendiri yang akan melihat pengajaran dan pembelajaran cikgu di sekolah tersebut, ya, membuat gallery walk dan melihat apa yang boleh ditambah baik. Okey, dari situ dia akan membentuk suatu kumpulan modular untuk membuat satu projek, ya, untuk melangsungkan modul 6, dan seterusnya mempraktikkan modul 7 itu iaitu digital tools dan menilai projek-projek tersebut dalam redesigning tadi dalam modul 8 tadi, ya. Okey. Ini saya tak berapa nak tekankan sebab ini melibatkan pengarah, timbalan pengarah, kan. Okey, so ini adalah work stream aliran kerja bagi setiap melibatkan keuangan semua. Apa yang saya nak share adalah kat sini, sekejap, ya.
Okey. TS25 adalah merupakan satu usaha kementerian yang holistik dan menyeluruh ke arah melahirkan modal insan yang unggul. Jadi untuk itu, para pelajar sekalian, inilah peranannya kita, sebab peranan cikgu-cikgu untuk tahu apa dia TS25. Ya. So, kejap ya, saya nak lihat ada soalan ke. Okey, tak ada soalan. Okey, seterusnya tentang TS25 ni, kalau anda besok ditanya tentang TS25, sekurang-kurangnya para pelajar tahu apa pengisian modul 1 sehingga modul 8. Ya, kalau pelajar-pelajar tak tahu, kita boleh browse dekat online, benda ni dah banyak, dah dibuka dekat online, Google kan, insya-Allah. Dan kalau kata ni anda nak belajar, ada banyak ni, kalau kata pelajar SEM 7, insya-Allah jawatan kuasa TS25 boleh membantu anda untuk melaksanakan. Dan saya kira SEM 7 dah terlibat dengan NPDL tu ya. Yang telah dibuat tahun lepas di Melaka, tak silap saya. Ya. Yang mana semua IPGM telah membuat satu roadshow showcase di Institut Pendidikan Teknik, tak silap saya, ya, yang melibatkan pelajar SEM 7 lah, yang dulunya mereka ni SEM 5 pada ketika itu. Okey, so saya kira itulah serba sedikit tentang TS25 yang melibatkan daripada modul 1 hingga modul 8. Okey, sebelum tu boleh tak saya nak share, ada soalan daripada kawan-kawan, daripada pelajar, sebelum saya teruskan, ada sikit lagi slide. Okey, ada soalan? Kepada moderator, kotlah ada dapat soalan yang bertulis ke? Pada saya, saya tak ada. Tak ada ya. So kalau ada pelajar-pelajar, kalau ada nak tanya soalan, boleh ajukan kepada Puan Jumia. Ya, saya. Okey. Setakat ni macam kami sebagai Supermaster Trainer, kami membantu untuk membimbing rakan-rakan elit daripada IPG untuk menjadi Master Trainer. Ya. Jadi di sekolah juga akan dibantu oleh rakan-rakan elit ini, rakan-rakan elit di kalangan pensyarah di IAB dan IPG. Selain itu, ada juga rakan elit di kalangan sekolah-sekolah yang telah ditetapkan oleh PPD, ya, yang mana kita rakan elit ni di kalangan SISC, SI Partners ataupun senior specialist in pengat pedagogi, dia akan membantu guru-guru. Ya, dipanggil SISC Plus dan juga SI Partners. Okey? Kalau di sekolah-sekolah, jadi di daerah-daerah ya, kalau kata yang rakan-rakan elit yang ada di IPG ni, dia akan membantu untuk sekolah-sekolah yang kohort-kohort yang akan dibangunkan. Macam sekarang ni kohort 5 sedang dibantu oleh rakan-rakan elit daripada kohort 3, kohort 4, dan nanti akan berterusanlah sehingga kohort ke berapa pun ya, rakan-rakan elit ni. So akhirnya semua sekolah di Malaysia akan di TS25 dan pensyarah-pensyarah di IPG juga akan menjadi rakan elit. Ya. Jadi ini adalah satu usaha murni ya, yang mana sebenarnya telah dilaksanakan ya di negara-negara luar, yang mana mereka telah mencapai pendidikan yang bertaraf dunia ya, Finland, Jerman ya, Korea ya, mereka melaksanakan proses pembelajaran sedemikian lah ya. Cuma kita sekarang ni baru bermula daripada 2015 dan sekarang tengah berlaku revolusinya ya. Okey. So ada soalan lain tak? Ada tak lagi? Kotlah, ada kawan-kawan nak tanya? Pelajar-pelajar nak tanya? Assalamualaikum dan selamat petang pada Puan Jumia dan Dr. Mashira. Okey, saya Nadia dari PPC. Yeah. Okey, saya kat sini ada 2 soalan nak tanya. Okey, yang pertama, sejauh manakah TS25 ni boleh diaplikasikan kepada murid-murid pendidikan khas? Contohnya macam KEBAT, sebab untuk pengetahuan semua, murid-murid pendidikan khas ni lebih kepada bahan-bahan maujud yang perlu mereka lihat di depan mata, yang perlu disentuh dan dipegang. Jadi saya nak tahulah macam mana TS25 ni boleh diaplikasikan kepada bidang kami, iaitu pendidikan khas.
Okey, itu soalan satu. Yes. Okey, satu lagi Puan. Okey. Dan pendidikan khas. Saya baru Okey. lepas habis praktikum. Okey, yang kedua. Jadi saya nak berkongsi sedikit. Ya. Semasa saya praktikum di sekolah yang bukan TS25, Okey. sekolah tu masih belum menggunakan sebarang digital tools. Okay. Jadi saya telah buat alternatif sendiri untuk menggunakan media sosial sebagai modul tujuh saya lah, iaitu digital tools dan resources. Dan saya nak tanya penggunaan TikTok budak-budak murid-murid ni kan ikut arus perkembangan kan, walaupun diorang pendidikan khas, tapi betul. Kalau bab-bab teknologi memang power. TikTok, Instagram, betul. Cepat. Jadi saya nak tanya, saya menggunakan TikTok di kelas dan menggunakan medium handphone. Saya rasa saya buat okey, tapi saya risau persepsi guru-guru yang tengok lah, macam diorang akan cakap TikTok tak ada benda lain ke? Macam tu. Padahal TikTok tu ada benda yang baik juga di dalam dia, bukan buruk sahaja. Okey, terima kasih. Yes, betul. Okey. Okey, terima kasih pada Cik Nadia. Ada dua soalan kat situ, iaitu sejauh mana TS25 boleh diaplikasikan kepada pendidikan khas ya. Memang saya tak nafi ya, daripada kohort 1 sehingga daripada kohort 1 memang tidak ada sekolah yang membuat projek ataupun yang saya kata tadi yang modul 6 itu sebab pendidikan khas dia tak sampai tahap ya. Tetapi satu yang sangat seronok yang saya nak share dengan anda yang berlaku di tempat saya, iaitu masa tu saya menjadi rakan elit pada sekolah SK Sentul Utama ya, di mana sekolah tersebut ada pelajar pendidikan khasnya, PPKI-nya, yang mana ini sebenarnya adalah atas keberanian pentadbir sekolah ya, iaitu guru besarnya pada ketika itu bila dia buat projek showcase, apa saja showcase lah, tak kira, it's very simple project. Okay, dia sekolah tersebut telah melibatkan murid-murid pendidikan khas ya, dan dia berjaya sangat. Yang seronoknya murid-murid ni macam yang Nadia cakap tadi lah, yang TikTok tu kan, memang saya tak nafilah dia punya penghafalan kat situ dia buat, tetapi kebersamaan dia nak bersama dengan kumpulan-kumpulan lain tu sangat memberi rangsangan kepada cikgu-cikgu pendidikan khas tu untuk membuat projek kepada murid-murid pendidikan khas. Betul Puan, betul. Dan memang saya sangat inspire lah tengok murid-murid tersebut. Murid-murid tersebut adalah darjah 4. Darjah 4, tetapi projeknya sangat simple lah. Contoh buat baja kompos. Contohlah saya kata buat baja kompos. Dia ambil daun-daun kering tu, bagaimana nak diproses menjadi baja kompos, dan itu adalah idea mereka. Yang mana dia kata ini boleh jual, dia kata nanti boleh dapat duit. Dia kata. So kat sini sebenarnya bagaimana kita sebagai pendidik memberi ruang kepada murid-murid tersebut. Sebab kita cepat judgemental, kita cepat label, oh tak boleh, dia orang tak boleh capai. Sebenarnya kita kena bagi ruang. Okay Nadia. Kemudian yang TikTok tu, yang digital tools tu yang kita guna, sepatutnya memang saya tak nafi, sebab kita digital tool ni sangat orang kata sensitif lah, sebab kita nak guna handphone pun susah kan, sebab tidak dibenarkan dalam sekolah kan. Tetapi ini perlu pengawasan cikgu itu sendiri. Okey, di mana saya pernah observe seorang guru ini, dia menggunakan tablet untuk sebab handphone tak boleh guna, so dia guna tablet. Macam mana dia buat tablet? Dia dapat tablet banyak-banyak untuk kelas tu, sebab kelas tu sekolah tu sekolah Cina, ada banyak kumpulan, sebab kumpulan kelas tu ramai. Cikgu ni inisiatif dia pinjam tablet daripada cikgu-cikgu lain. Nampak tak? Jadi itu yang saya kata sangat-sangat ialah dia punya interpersonal cikgu ni interpersonal dia, bagaimana dia memberi keyakinan kepada cikgu-cikgu tu untuk dia pinjam, dan yang nak guna tu bukan cikgu tu, murid-murid tersebut. Betul. Itu sebenarnya itu yang saya katakan sekarang ni sebenarnya
kita sebagai guru, saya kita jangan cepat kata tak boleh. Okey? Okey ya? Okey, Dr. Masyira nak sambung, nak tambah? saya nak Okey. Okey. Okey, Nadia, puas hati Puas boleh? hati. Okey Terima ya? kasih. Okey, sama-sama. kalau kamu pergi ke sekolah-sekolah TS25 yang ada program pendidikan khas, kamu boleh buat lawatan, kamu boleh tengok diorang masing-masing ada cara Ya, betul. yang buat untuk pendidikan Ya. khas. Contohnya SK nak dekat sahaja. Dia orang buat projek untuk tanaman. Untuk murid-murid yang pendidikan khas. Kemudian kalau pergi sekolah SK Muhammad Shah, dia orang buat spa untuk Yes. yang pendidikan khas ni dia tak boleh kita kata terlibat sama dengan Betul. dengan Betul. program. Okey. Dan jangan kita fikirkan kata TS25 ni cuma tu sahaja ke? Tak semestinya nak melibatkan tu. Katalah Tak melibatkan tu semua ya. Ya, kita boleh buat secara offline. Ya. Kita boleh buat secara offline. Contohnya aktiviti apa sahaja yang berpasangan, berkumpulan, share and share, menggunakan apa aplikasi komputer dan sebagainya, kadang-kadang kan ambil masa apa semua. Kamu boleh apply semua tu untuk nak laksanakan PDPC PAK21 yang mana kalau kita kata standard asas tu 5C, sekarang dia jadi 6, ada satu lagi, tambah lagi satu iaitu kewarganegaraan tu jadi 6C. Jadi saya bukan nak promote lah, kebetulan dah kamu tanya yang tu. Jadi kalau di sini saya kalau ada student yang nak cari buku yang macam mana nak libatkan tak melibatkan komputer dan sebagainya, boleh jumpa saya. Saya ada buku. Bagus. Nampak tak? Bagus. Aplikasi GPS Strategi Pembelajaran Abad 21 yang mana penilaian ni tak melibatkan tools pun. Kalau kata kita ada masalah dengan masalah internet, sekolah dan sebagainya, dia boleh apply juga. Kita kata tak ada alasan kata tak boleh buat PAK21 ni. Itu je saya nak interrupt sini lah. Okey, teruskan. Okey. Ada lagi soalan kalau kata di kalangan kawan-kawan, di kalangan pelajar nak tanya tentang TS25? Apa saja yang saya boleh bantu, yang saya boleh jawab, saya tolong jawab. Okey? Ada tak? Satulah yang saya nampak untuk TS25 ni sebenarnya prinsipnya kita jangan mencari alasan. Sebenarnya benda ni boleh buat dan kita telah buat. Zaman saya 20 tahun dulu lagi, sebenarnya yang dikatakan terikat lesson tu dah kita buat zaman saya praktikum lagi dulu. Terikat lesson ni sebenarnya adalah pembelajaran awal, set induksi, kemudian isi tengah dia iaitu pengisian subjek tersebut dan juga penutup apa yang kita buat. Itu yang dikatakan terikat lesson. Dalam set induksi kita buat apa? Dalam pengisian ataupun yang tengah tu kita buat apa? Penutup kita buat apa? Itu yang dinamakan tripartite lesson. So dari situlah yang ni cuma di sini ditambah dalam modul 6 iaitu pembelajaran modular iaitu bermodul. Yang mana kita unpack kurikulum tu, kita buka kurikulum itu, kita gabungkan dengan subjek-subjek lain untuk menjadikan dia satu kita ambil satu big idea dan kita combinekan subjek-subjek tersebut. Dan memang berjaya, insya-Allah, alhamdulillah. Dan saya nampak apa yang berlaku macam saya daripada 2015 sekolah kohort 1 tu memang sangat memberi kesan. Cuma atas kreativiti pentadbir tersebut untuk menarik guru-guru untuk bersama. Itu satu. Yang kedua adalah keterbukaan guru-guru untuk menerima menjadi guru yang berkualiti, yang lebih berkualiti. Cabaran yang masa saya menjadi RE dulu adalah ini cabaran saya secara personal lah. Saya ada 2 sekolah.
Sebenarnya saya ada 5 sekolah untuk 2015 tu. Tapi cabaran yang saya dapat adalah untuk membentuk sekolah TS25 di sekolah menengah dia amat mencabar. Sebab kebanyakan cikgu-cikgu di sekolah menengah dia dari IPT. Bila IPT dia punya practicals hands on-nya kurang. Okey, jadi di situlah yang pentadbir, pemimpin sekolah perlu banyak memberi input. Tapi apabila di sekolah rendah kita cakap saja memang dia dah belajar benda tu dan you dah praktik masa you dalam praktikum lagi. Cuma dia ubah ataupun dia rebranding. Macam yang saya kata tadi pengajaran berpasangan, stay and stray, macam tu lah. Itu yang semuanya sebenarnya yang telah kita buatkan dalam praktikum kita. Okey? Okey, pelajar semua? Okey, ada soalan lain tak tentang TS25? Tentang subjek awak ke? Ada soalan lagi tak, student? Okey, saya nak tambah sikit lagi tentang slide saya. Sebenarnya ada sikit lagi slide saya tu. Okey, boleh saya teruskan dengan slide saya yang ujung ya, sikit ya? Boleh. Saya terus. Boleh okey. Tapi tu jangan lupa ya isi kehadiran. Saya ada letak dekat chat di situ. Boleh scroll di situ kalau isi kehadiran. Okey, saya tak nak tunjuk yang ini. Saya nak tunjuk ni. Okey. Tengok ya. Kalau kata program TS25 ni, dia melibatkan dia melibatkan bahagian pendidikan guru, dia melibatkan Institut Pendidikan Guru Malaysia, dia melibatkan bahagian pengurusan sekolah harian, dia melibatkan Jemaah Nazir dan melibatkan Institut Aminuddin Baki. Ya, yang mana saya tengok ya, kalau kata kita sebagai di IPG ya, kita menjadi pembangunan school improvement specialist ya, kita melantik rakan elit baharu untuk IPG TS25 sijil. Sijil certified codes, certified instructional codes ya. So daripada situlah untuk guru-guru ini juga boleh menjadi suatu landasan untuk anda menjadi lebih berjaya di masa hadapan ya. Melalui apa? Melalui pengajaran dan pembelajaran awak yang dinilai oleh Jemaah Nazir. Dia nilai daripada apa? Yang anda punya pengajaran tu, pemeriksaan berdasarkan SKPMG tu sekolah yang mana dalam program TS25 dalam modul 3 tu semuanya ada yang saya katakan modul 3 tu iaitu apa? Subhanallah. Kejap. Guru sebagai perancang, PAK 21, semuanya ada dalam SKPMG 2 penilaian Nazir. Kalau anda dapat laksanakan, subhanallah, anda akan jadi guru cemerlang. Cepat jadi guru cemerlang, cepat anda naik pangkat, cepat anda boleh pergi ke JUSA. Cabaran anda untuk sekolah rendah, ya, saya nak bagi semangat pada anda, saya nak bagi cabaran pada anda supaya anda sambut cabaran saya ni. Okey, setakat ini belum ada lagi JUSA di kalangan sekolah rendah. Jadi saya nak doa saya, InsyaAllah anda kena menjadi orang yang resourceful, orang yang dynamic, guru yang energetik, guru yang versatile dengan mengaplikasikan apa yang ada dalam TS25 ini ya. InsyaAllah ya. So sekian, terima kasih. Apa yang baik itu dari Allah, yang kurang itu dari kelemahan saya sendiri ya. Jadi saya balik pada kumpulan anda. Kalau ada soalan yang akhir sebelum kita bersurai ke ataupun saya nak serahkan kepada moderator. Ada soalan daripada anak-anak anda semua? Kalau anda malu untuk tanya, anda boleh jumpa saya ke pribadi secara personal atau WhatsApp saya. Hubungi saya, nombor telefon saya ada pada Dr. Mashira yang boleh awak dapatkan, ataupun boleh email saya jumia@ida.edu.my. Untuk apa
apa saja saya serahkan kepada Dr. Masyira untuk wrap up. Okey, mungkin masa dah masih ada lagi 10 minit. Ya, sikit lagi. Mungkin tak ada ke soalan yang tentang RPH ke? Macam mana nak buat yang tu yang biasanya Saya tunggu tu sebenarnya. sekolah, guru-guru di sekolah, kamu boleh bayang tak macam mana RPH TS 25 tu? Mungkin nak tanya apa soalan yang tu? Boleh Boleh tulis dekat chat kalau tak nak. Puan Jumiah ada slide yang tunjuk RPH TS 25. Boleh tunjuk? Nak tanya dengan secara open, boleh dekat chat. Ya. Sebab ada sekolah TS25 yang telah menggunakan ERPH. Maksudnya dia hanya tulis semua dalam online. Di mana pentadbir dia telah membina satu file dalam bentuk E dan cikgu hanya type saja dengan template yang telah disediakan. Ya, ada juga sekolah TS25 yang ialah kita kata line dia tak berapa cantik, dia tetap masih juga menggunakan buku RPH tetapi dia tulis dalam dan menggunakan satu template dan dia tulis dekat RPH dia. Ada juga sekolah yang buat menggunakan file, dia tidak menggunakan buku dah. Ya, template tu telah di-print dan mereka menulisnya dalam file tersebut dan dibuat mengikut subjek. Okey, itu RPH yang di sekolah TS. Sebenarnya apa yang awak buat masa dalam praktikum, RPH yang awak dalam praktikum tu, itulah dia sebenarnya RPH yang dalam TS25. Cuma RPH tu detail. Dia sudut sudut pengajaran, sudut pembelajaran. Tapi yang dalam TS25 ni dia gabungkan pengajaran dan pembelajaran itu dan dalam ayat-ayat yang mudah. Okey? Assalamualaikum Puan. Itu yang Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Muhammad. Saya Afnan, semester 7 pai 2. Okey. Pertama sekali nak ucap terima kasihlah Puan atas penerangan sebentar tadi. Ya. Jadi untuk makluman Puan, saya sedang praktikum di SK Kepala Batas yang merupakan sekolah TS25 lah. Jadi kebetulan semalam kami baru siap meeting kenaan TS25. Ya, okey. Kami telah diberi Kohort berapa? Saya rasa baru kohort tahun ni baru start TS25 kat sekolah tu. Okey. Tak, dia kohort berapa? Tak ingat lah Puan. Kohort 5. Lebih kurang kot, 5. Kohort 5. Dia orang baru start ke? Dia baru start kohort 5 lah kalau baru. Kalau baru start tu kami diberi penerahan tentang RPH TS25 lah. Memang agak ringkas lah. Maksudnya di situ ada PAK21, kita tik-tik macam tu je kan. Kan? Okey, lepas tu kami diberi tugasan oleh pentadbir. Maksudnya dia orang bagi satu sudut kat kita orang untuk buat sudut TS25. Jadi saya nak minta cadangan daripada Puan lah. Mungkin apa yang kami boleh muatkan dekat sudut tersebut, sebab kami masih lagi dalam keadaan tak tahu nak letak apa dekat sudut tu. Nak letak informasi berkaitan TS25 ke? Banyak awak boleh letak. Satu dapatkan bahan daripada saya tentang TS25 ni, yang sejarahnya apa benda tu, boleh awak datanglah jumpa saya boleh ataupun nanti awak hubungi WhatsApp saya melalui WhatsApp, saya akan email, saya akan hantar melalui email ya. Okey. InsyaAllah benda yang baik kita bantu insyaAllah. Semakin kata ni nanti jumpa Puan Jumiah. Saya di Jabatan Bimbingan dan Kaunseling ya. Jalannya pun boleh juga kita boleh interact sikit lah kamu boleh letak parking lot boleh kan. Kamu boleh letak ruang untuk budak pentasan projek sudut bacaan, kemudian apa lagi student board pun boleh juga. Okey, betul kan. Terima kasih Puan. Dan Dr. Masyira, terima kasih. Ya. Kalau ni saya nak tunjuklah juga RPH yang seperti yang dalam modul 3 tu,
yang Okey. ada contoh tu. Macam mana saya mungkin saya kena present. Saya tutup presenting saya. Sekejap Saya present. Saya nak tunjuk sikit. Okey. Di sini Okey. ni lah, saya tunjuk apa RPH TS25 lah lebih kurang. Okey. Kamu nampak tak yang ni? Semua? Belum lagi ke? Tak nampak Tak nampak. Tak nampak Cuba buat sekali lagi. Saya buat sekali lagi Okey. Okey. Nampak Okey dah. Okey. Lambatlah tu internet tu. Yes, itu template dia. Template TS25 iaitu yang penting kamu ini kita sekolah kalau dia ada template dia orang, kita ikut je. Tak ada masalah. Yang penting isi di dalam tu. Yang ada elemen-elemen PAK21 kan. Kemudian ada OPK kan. Apa kita nak, kamu kena faham kan. Macam mana nak membezakan OP dan apa pula KK di situ. Ya. Kamu kena fahamkan yang tu. Ini contohnya lah template di sini yang mana di dalam part lesson tu lah kamu boleh masukkan apa elemen-elemen PAK21 yang kamu yang mana kamu tahu tu. Itu. Ini contoh dia lah. Yang ni pun boleh daripada kalau kamu nak daripada jawatan kuasa TS25 IPG. Itulah. Itu yang saya nak. Saya interrupt sikit. Saya tambah sikit lagi. Kalau sekolah tersebut, saya tambah sikit lagi. Kalau macam pengalaman saya pergi ke sekolah yang melaksanakan ERPH, yang mana pengetua tu sendiri memang pakar dalam digital lah, memang orang ICT, dan dia dah buat template tu dalam bentuk jadi dia memudahkan cikgu tak payah setiap hari Jumaat ataupun hari Khamis hantar lesson note tu bertinggi-tinggi tindan-tindan dekat pejabat. Dia hanya hantar dia punya ERPH tu kepada link guru besar pengetua tu menjelang 11.59 malam. Jadi sebenarnya menyenangkan cikgu. Cuma cikgu nak buat, tak buat sahaja. Jadi di sinilah bila anda semua yang dah kami dedahkan, IPGM dah dedahkan anda dengan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan pelbagai teknik-teknik online, teknik-teknik digital, anda aplikasikan benda ni, anda akan jadi lebih hebat daripada orang yang ada di sekolah TS25. Saya kata saya, cuma anda jangan semua itu adalah antara cuma awak cuma simplifykan dia sahaja. Okey? So jangan rasa benda tu terbeban sebab benda ni semua awak dah buat. Dia masa praktikum, masa anda menjalani latihan, cuma nak perlu disimplifykan dan mengikut bagaimana yang sekolah tu hendak. Okey? Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain? Terima kasih kepada tadi yang bertanya. Ada lagi tak orang lain? Ada lagi Haziq, ada nak tanya? Haziq PDPP on mic tu, ada nak tanya ke? Okay. Satu sementara kita menunggu ni, kita jangan letakkan satu burden bahawa TS25 ni adalah burden. Tidak, TS25 ni sebenarnya bukan burden. Sebenarnya TS25 ni adalah apa yang kita dah laksanakan daripada kita praktikum, daripada kita di IPG lagi. Cuma di sekolah sana adalah mereka sebenarnya yang boleh membantu sekolah tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Okey? Kalau kamu ada soalan lain kat sekolah kan ada tentang NPDL lah. Zaiz tengok
nak kena buat apa PBD lah. Sebenarnya semua tu ada di dalam TS25. Dan sekarang dia pergi dulu sebab takkan nak tunggu apa sampai ke kohort, sebab sekarang kohort 5 pun baru masuk apa ni modul 4. Jadi sebab itulah benda ni modul tentang PDL, tentang PBD dia pergi dulu ke sekolah. Sebenarnya benda yang ada di dalam TS25 juga. Jadi bukanlah nanti bila kat sekolah jangan risau hati nak kena buat TS25. Sekarang nak kena buat pula apa PBD. Sebenarnya semua tu di dalam tu. Gitu. Ya. Mic tak berfungsi. Oh. Mic tak berfungsi. Putus-putus doktor. Oh, line lah tu. Line. Okey doktor, saya kira pelajar-pelajar pun dah orang kata dah habis bertanya dah tu rasanya. Itu. Jadi itu saja kot ya untuk sesi kita pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih lah kepada semua ya yang sudi bersama-sama kita ya. Puan Jumiah yang sudi meluangkan masa sama-sama dan saya tengok tadi ada guru besar pun masuk juga. Saya maklumkan yang kohort 5 ada 2 orang ya di sini. Kemudian Puan Asikin ya, terima kasih banyak dan menjayakan program kita. Dan sekiranya kamu bakal-bakal guru ada sebarang masalah boleh berhubung dengan jawatan kuasa TS25 ya. Puan Jumiah boleh Puan Jumiah SMC dan juga penolong penyelaras TS25 Ida. Jadi apa-apa kamu boleh jumpa. Ramai lagi kawan-kawan saya yang lain, Puan Rusliati ya, Puan Hamida, Cik Lucy dan semua. Itu saja untuk sesi kita petang ini. Jangan lupa isi kehadiran. Kita isi semua. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, salam. Bye-bye. Terima kasih Puan. Sama-sama. Okey.